Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini kita pergi kepada video yang kedua, sambungan kepada video pertama pada hari itu, dalam channel Cikgu Mah, masih lagi di bawah tajuk penduduk. Baik, hari ini kita akan tengok penduduk sebagai ejen perubahan. Apakah yang dimaksudkan sebagai ejen perubahan? Ejen perubahan, kita tengok dulu, bermaksud penduduk dengan jumlah, kualiti, struktur umur dan jantina menjadi ejen mengubah alam sekitar dan sosioekonomi sesebuah negara. Itu adalah definisi kepada penduduk sebagai ejen perubahan. Iaitu menjadi ejen mengubah dalam aspek alam sekitar fizikal dan juga sosioekonomi sesebuah negara. Baik, kita akan lihat penduduk sebagai ejen perubahan ini kita bahagikan kepada 3, iaitu ia mengubah yang pertama ialah perubahan sosioekonomi. Apakah aspek sosioekonomi? Sosioekonomi dilihat dari segi jenis ekonomi, tenaga kerja, pembangunan sosio-inovasi. Ada 4 tu. Kemudian mengubah perubahan landscape budaya. Ini dalam aspek budaya. Budaya merangkumi aspek pertempatan, pengangkutan, perhubungan dan guna tanah. Guna tanah ini kita kaitkan dengan aktiviti manusia. Manusia mengubah landscape. Geografi itu dalam bentuk landscape budaya. Menjadikan ia sebagai kawasan apa? Kawasan pertanian. Yang ketiga ialah perubahan landscape fizikal. Fizikal ini iaitu dalam aspek penerokaan tanah, kegiatan perlombongan, penerokaan hutan ataupun pembinaan. Dia akan mengubah landscape fizikal. Jadi penduduk sebagai ejen perubahan ini kita bahagikan kepada 3 perubahan yang dilakukan oleh manusia, iaitu dalam aspek sosioekonomi, landscape budaya dan landscape fizikal. Kita tengok dulu penduduk sebagai ejen perubahan sosioekonomi. Iaitu penduduk ini dia boleh menentukan pelbagai jenis kegiatan ekonomi untuk memenuhi keperluan penduduk. Contohnya dia menjalankan aktiviti pertanian untuk mendapatkan makanan asasi. Contohnya padi, mengusahakan kawasan sawah padi, gandum ataupun menternak untuk mendapatkan hasil tenusu. Ataupun juga membina kilang untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti pengangkutan, kereta, lori dan sebagainya. Kita tengok lagi penduduk sebagai ejen perubahan sosioekonomi, iaitu manusia melakukan inovasi. Inovasi yang bagaimana? Itu inovasi dalam industri berteknologi tinggi. Melakukan inovasi dalam teknologi telekomunikasi. Itu meningkatkan lagi. Kalau dulu 2G, 3G, 3G, 4G. Maksudnya meningkatkan lagi kemudahan internet. Teknologi pertanian moden. Mencipta kemudahan-kemudahan ataupun teknologi-teknologi yang lebih moden. Dalam menghasilkan hasil-hasil pertanian yang lebih banyak. Menghasilkan durian yang bermutu tinggi.
menghasilkan getah yang bermutu tinggi, padi yang bermutu tinggi. Itu dalam teknologi pertanian. Teknologi pembinaan, membina menara Kuala Lumpur, itu satu teknologi. Membina jambatan Pulau Pinang yang dulunya dirasakan adalah tidak dijangkakan boleh membina, menghubungkan tanah besar dengan Pulau Pinang. Tetapi sekarang ia menjadi satu realiti kerana adanya teknologi pembinaan. Inovasi R&D kesihatan. Sekarang kita tengok COVID-19 ini ada pelbagai-bagai kajian dan terhasilnya vaksin untuk mencegah ataupun melawan virus COVID. Sebab itu wujudnya vaksin Sinovac, Pfizer dan sebagainya. Peningkatan produk dan kualiti produk. Dalam melakukan inovasi ni meningkatkan produk. Semualah apa saja produk untuk meningkatkan kualiti sesuatu produk. Yang dikatakan sebagai dalam teknologi pertanian tadi, menghasilkan jentera-jentera untuk kegunaan dalam aktiviti pertanian. Membina jambatan, perhubungan tadi yang cikgu sebut tadi. Ini boleh membina terowong dasar laut. Di Jepun dibina terowong dasar laut. Itu adalah satu teknologi yang dicipta oleh manusia. Itu yang dikatakan sebagai manusia ini sebagai ejen perubahan sosio-ekonomi. Telekomunikasi. Yang ini melakukan inovasi penyahgaraman air laut. Kalau kamu tahu, di negara Arab, dia mengalami masalah kekurangan air tawar. Dia dikelilingi oleh laut tetapi kekurangan air tawar. Jadi bagaimana ia menggunakan inovasi untuk menghasilkan air tawar? Maka dia melakukan satu proses yang dinamakan sebagai penyahgaraman. Dia tukarkan air laut itu dijadikan sebagai air tawar dan digunakan untuk minuman. Ini cikgu sebut tadi bangunan-bangunan tinggi yang dibina untuk mengatasi masalah pertempatan. Pembinaan secara menegak. Itu dikatakan teknologi lah. Kalau kita tengok pembinaan secara menegak ni mewujudkan bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi dia boleh mengatasi masalah kekurangan tanah. Teknologi tadi adanya satelit, adanya GPS, komputer. Semuanya di hujung jari saja. Duduk di rumah pun tak boleh keluar, PKP pun semua boleh beli. Melalui hujung jari saja. Tekan Shopee ke Lazada ke, barang sampai kat rumah. Itu yang dikatakan sebagai inovasi. Kita pergi yang kedua ialah manusia ataupun penduduk sebagai ejen perubahan landscape fizikal. Landscape fizikal yang bagaimana? Penerokaan sumber. Manusia meneroka sumber tanah, sumber hutan, pantai, marine, laut, kawasan tanah tinggi untuk dijadikan pelbagai fungsi. Penerokaan kawasan laut untuk perlombongan minyak, gas, untuk perikanan, sumber marine, pelancongan, tanah tinggi Cameron contohnya, landscape pertanian, kawasan-kawasan tanah pamah, landscape pengangkutan, bukit, dibina terowong, dibina jambatan, landscape pembandaran. Maka ia mengubah pandan darat fizikal yang asal, bukit bukau, tanah pamah dan sebagainya, berubah menjadi landscape mengikut fungsi yang digunakan oleh manusia. Sebagai fungsi untuk kawasan pertanian, pembandaran, pertempatan dan sebagainya. Ini adalah gambaran perlombongan kawasan Bintulu. Landscape-nya sudah berubah.
Yang di bawah ni lombong arang batu. Okay? Yang di sini tak ada lah di Malaysia, di luar negara. Okay? Kita akan nampak dia mengubah landscape macam ni. Okay? Lombong tembaga. Dia berubah menjadi kawasan yang gersang. Tidak ada pokok dan sebagainya. Dan di bawah ni adalah bekas-bekas lombong biji timah yang ditinggalkan. Okay? Akhirnya dijadikan sebagai lombong-lombong yang terbiar. Ataupun kalau digunakan semula, ditebus guna, dijadikan kawasan-kawasan pertempatan. Contohnya di Kuala Lumpur banyak rumah-rumah dibina adalah merupakan kawasan bekas lombong. Okey, landscape perikanan, wujudnya kampung nelayan, kilang, jeti nelayan, aquaculture. Landscape pelancongan, Langkawi, adanya Langkawi Cable Car. Di atas tu, di Gunung Mat Cincang tu dibinanya bangunan di atas tu tujuannya untuk pelancongan. Kemudian hotel, homestay, muzium padi di Kedah, Sawin Legun. Ini kawasan Lombong yang telah ditembus guna dijadikan sebagai kawasan pelancongan. Landscape pertanian, yang cikgu sebut tadi, sawah padi, ladang getah, kilang padi, ladang sawit. Ini sudah digunakan ataupun ditebus guna. Landscape pengangkutan, pembinaan monorail, landasan monorail, lapangan terbang, membina pelabuhan, membina hentian-hentian bas. Okay, yang terakhir ialah penduduk sebagai ejen perubahan landscape budaya. Okay, kita tengok dalam aspek budaya, apa dia yang telah diubah oleh manusia. Okay, yang pertama kita tengok ialah mengubah landscape pertempatan. Ini lebih kepada pola pertempatan sebab landscape budaya di sini dia membina apa? Pola pertempatan rumah, pembinaan bandar dan pembandaran, proses urbanisasi, jenis bangunan dan pertempatan, taburan pertempatan dan juga transformasi desa. Yang dibina rumah-rumah taman, taman-taman perumahan, flat, pangsapuri, kondo dan sebagainya. Ya, Bandaraya Alustar contohnya, kita nampak dari pandangan atas. Landscape-nya sudah diubah sedemikian rupa dengan adanya banyak bangunan-bangunan yang dibina. Kemudahan asas luar bandar dibangunkan, dijadikan kawasan-kawasan rekreasi, dijadikan kemudahan pendidikan, dibina bangunan sekolah dan sebagainya. Okay, ini jenis pertempatan. Okay, pertempatan berpusat. Yang cikgu sebut tadi, pertempatan moden, pembinaan kondominium. Yang ini pembinaan taman-taman perumahan yang dibina secara terancang. Jadi itulah yang dikatakan sebagai penduduk sebagai ejen perubahan. Jadi dapatlah disimpulkan bahawa manusia ataupun penduduk ini dia menjadi ejen perubahan kepada 3 perkara. Yang pertama adalah dari segi inovasi tadi sosioekonomi dan inovasi. Yang kedua ialah landscape fizikal. Dan yang ketiga ialah landscape budaya. Jadi itu saja, maka habislah tajuk untuk penduduk bagi penduduk sebagai sumber dan juga penduduk sebagai ejen perubahan. Sekian, terima kasih.